Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Rustia kerana menjemput saya untuk terlibat sama dalam webinar Perlindungan Sinaran Peringkat Negeri Kedah tahun 2021. Tajuk yang diberi kepada saya adalah Introduction to Radiation Protection. So basically, tajuk ini lebih kepada basic lah. Kita tak tengok lebih detail tentang radiation protection. Okay, nama saya adalah Muhammad Azwin bin Abdul Karim. Saya bertugas di Hospital Kuala Lumpur, Jabatan Radiologi. Dan kita mulakan dengan slide seterusnya. Okay. What is your practice? Okay. Gambar ni menunjukkan tentang pemakaian leg gown ataupun sini kita panggil vest and skirt, dan juga pemakaian personal dosimeter. Bagaimana praktis tuan-puan di hospital masing-masing? Adakah meletakkannya di dalam ataupun di luar? Okey. Untuk yang peringkat awal ni saya tak akan jawab lagi lah. Saya akan memberi penjelasan di hujung pembentangan nantilah. Content overview untuk hari ini terbagi pada 5. Introduction to Radiation, Managing the Radiation, Radiation Dosimetry, sedikit berkenaan dengan Act and Regulation, dan juga summary. The scope pembentangan hari ini lebih kepada nak tengok apa itu radiation, apa itu sinaran ataupun radiasi, dan juga radiation protection among healthcare workers kita yang bertugas di bidang perubatan lah. Dan juga good practices in radiation protection, not only for the staff and patient and also to the public. Okay, kita ke arah yang topik pertama lah, introduction to radiation. Okay, ini kita panggil electromagnetic spectrum. Di mana spektrum ni akan menunjukkan semua benda yang wujud dalam dunia ni lah. Di mana letaknya, contoh dekat sini kan, di mana letaknya telefon bimbit. Telefon bimbit elektromagnetik berada di side kiri, di bahagian kiri, di bawah kategori non-ionizing radiation. Itu yang banyak kita gunalah. Setiap orang pada zaman sekarang ni memang sinonim dengan penggunaan telefon bimbit ataupun kita panggil smartphone lah. Ada juga barang-barang lain yang kita tengok sini, microwave, infrared, lampu, mentol lampu, UV, X-ray, gamma ray. Kesemua ni berada dalam spektrum elektromagnetik yang mana terbagi kepada dua lah, non-ionizing radiation dan juga ionizing radiation. Yang macam kita gunakan X-ray di hospital ni, dia berada dalam kategori ionizing radiation, yang mana takrifannya adalah non-ionizing radiation adalah radiation that does not carry enough energy to ionize atom or molecule. Dan di sebaliknya, untuk ionizing radiation, the radiation mempunyai energi yang cukup lah untuk ionize the atom or molecule. Itu perbezaan lah, kita boleh tengok dia punya border kat sini. Border dia bukan kat sini lah. Yang mana ultraviolet ni, cahaya matahari sendiri pun berada dalam kategori ionizing radiation. Sebab tu kalau kita terdedah kepada cahaya matahari yang lama, kita boleh dapat sunburn. Itu adalah salah satu kesan daripada ionizing radiation. Dan juga kat sini pada spektrum ni kita boleh lihat mana kemampuan manusia ni. Manusia hanya boleh lihat pada spektrum sedikit je. Ruang ni sedikit je. Yang kita nampak melalui mata, panca indera mata kita. Yang lain-lain ni kita tak akan nampak lah. Disebabkan itulah penggunaan X-ray ataupun gamma ray ni kita tak nampak. Sebab tu kita perlukan alat untuk measure dan juga untuk terkesan lah, untuk mengesan dan untuk mengukur. Okay, definition of ionizing radiation. Kita fokus pada ionizing radiation lah. Untuk non-ionizing radiation kita tak akan cover dalam topik kali ni. Okay. Macam yang saya sebut tadi lah, radiation ni, kalau ionizing radiation dia akan melibatkan kita panggil dia akan mampu untuk ionize the atom. Ini adalah gambar rajah je lah. Apa interaction antara radiation dengan atom.
tak perlu tengok lebih lanjut lah. Cuma kat sini kita nak lihat bahawa sebabkan dia mampu untuk ionize the atom ataupun molekul, dia adalah, kita bagi ada hazard lah, ada bahaya kat situ. Tetapi penggunaannya sangatlah diperlukan dalam bidang perubatan. Okey, untuk electromagnetic wave ni, untuk X-ray dan gamma ray, kita panggil X-ray, sinaran X ataupun sinaran gamma. Berbeza dengan alpha, beta, proton, elektron, neutron, dia tak panggil rays, dia tak panggil sinaran, dia panggil particle. Dia berbezalah. Cuma jangan kita sebut alpha ray, beta ray, dia tak tepat dari segi takrifan, dari segi sebutan tu tak tepat lah. Untuk radiation property, seperti saya sebut tadi lah, X-ray, gamma ray ni kita tak boleh nampak, kita tak boleh bau, kita tak boleh rasa, tak boleh sentuh. Sebabkan itu kita perlukan alat. Source of radiation, kita bagi pada dua lah supaya mudah untuk pemahaman tu. Kita bagi pada dua, man-made sources dan juga natural background sources. Yang kita lihat di hospital, penggunaan di hospital untuk medical sources lah, penggunaan di bidang perubatan, dan juga di consumer product. Consumer product ni memang banyaklah sumber-sumber sinaran, sumber-sumber radiasi di bahagian ni lah. Nanti saya tunjuk dalam slide seterusnya. Okay, untuk natural background sources pula, ada yang diterima daripada cosmic radiation, daripada matahari, daripada bintang yang sampai ke bumi, yang melepasi tapisan ozon sampai ke bumi, itu kita panggil cosmic radiation. Itu terrestrial radiation ni pula adalah daripada bumi itu sendiri, daripada tanah, daripada udara, batu-batu yang kita bina bangunan semua tu, dia ada sumber radiasi, dia emit radiation. Udara kita sedut pun sama, dia ada portion dia sikit, radiation yang kita sedut hari-hari. Dan juga internal radiation, dalam badan kita sendiri pun ada radiation, kita sendiri emit radiation. Jadi maksudnya apa? Radiation tu sebenarnya ada di mana-mana, sama ada man-made ke natural ke, memang ada. Kita tidak boleh berlepas daripada radiation yang ada di sekeliling kita lah. Kita panggil natural radiation atau kita panggil background radiation. Okey, penggunaan radiation ni dia banyak. Cuma yang kita biasa tengok adalah dua bahagian ni lah, medical uses dengan industrial uses. Yang lain-lain ni kita mungkin terlepas pandang lah, kita tak berapa maklum. Cuma dari sini saya tunjuklah untuk medical uses ni, almost half of the exposure to ionizing radiation adalah daripada medical purposes. Maksudnya kebanyakan sumber-sumber penggunaan radiation di dunia ni, hampir separuh daripadanya adalah berkaitan dengan medical, bidang perubatan macam kita lah, yang kita terdedah kepada radiation dalam bidang perubatan. Selain itu dalam academic and scientific application dia gunakan radiation, mostly gunakan bahan radioaktif lah, dekat lab kan, dekat universiti buat eksperimen semua tu dia pakai bahan radioaktif. Dan juga industri, ini memang penggunaan ni memang banyak yang kita sini tak maklum, dan kita tak tahu pun yang sebenarnya di bidang industri menggunakan bahan radioaktif, sumber sinaran tu, untuk membantu menyelesaikan tugas. Contoh kat sini kan, kalau untuk kill the germs, dia gunakan bahan radioaktif, dia akan irradiate macam sini contoh makanan kan, medical equipment, glove kita tu, dia akan irradiate dengan radiation untuk kill the germs. Next kita tengok pada gambar rajah ni, ini smoke detector. Smoke detector sebenarnya dia ada bahan radioaktif untuk mengesan the smoke, untuk dia trigger dia apa kita panggil smoke detector di alam. Dan seterusnya macam ni, to measure the thickness of paper product kan, kita punya paper tu, contoh macam kita punya A4 paper kan, dalam satu rim tu yang beratus helaian tu, sebenarnya kilang dia boleh measure ketebalan setiap helaian tu. Dia taklah menggunakan pembaris, dia menggunakan bahan radioaktif, so dia boleh measure the thickness of the paper. Setiap helai pun dia boleh measure the thickness. Seterusnya fluid level in oil and
chemical tank, contoh dalam tank yang besar, tangki air contoh, tangki air yang besar, tangki minyak yang besar. Dia nak measure dia punya level minyak dengan air tu, dia tak boleh sekadar bergantung kepada mata. Dia tak boleh. That's why dia menggunakan bahan radioaktif. Dia akan dedahkan satu side dengan bahan radioaktif, lepas tu ada satu side lagi dia punya detector. So dia tahulah kat mana level air dan juga minyak dalam tangki tu. Itulah kegunaan di industri lah. Untuk nuclear power plant, kat Malaysia kita tak ada power plant kita tak ada nuclear power plant. Kita cuma ada research plant untuk penggunaan research lah. Tapi kalau negara maju, kebanyakannya memang ada menggunakan reaktor nuklear untuk penghasilan elektrik di negara tersebut lah. Macam kita masih bergantung kepada arang batu kan. Sedikit daripada daripada solar dan seterusnya daripada dalam bidang military, penggunaan dalam nuclear weapon dan juga atomic bomb. Ini yang penggunaan yang dirisaukan lah, penggunaan bahan radioaktif di dunia. Okey, kita teruskan dengan topik kedua, managing the radiation. Kita tahu apa itu radiation. So, kita kena tahu how to manage the radiation. Kita kena tahu macam mana nak manage. Sebab kita tahu radiation ni perlu, tapi dia ada hazard. So kita kena tahu macam mana nak manage the radiation. Kita kena tahu juga tentang efek dia, radiation effect. Satu deterministic, satu lagi stochastic effect lah. Maksudnya adalah di sini, for deterministic effect ni dia ada threshold, dia ada takat ambang tu. Maksudnya apa? Maksudnya bila seseorang tu terima radiation, sampai satu tahap tu, kita panggil threshold tu, melebihi threshold, baru nampak kesan dia. Baru kesan tu boleh kelihatan. Contoh kat sini lah, gambar rajah ni kan, hair loss. Kalau dia dapat radiation tu kurang daripada threshold untuk hair loss effect, dia takkan nampak lagi. Kalau dah lebih pada takat ambang tu, dia akan nampak. Contoh kat sini lah, ring effect. Ini biasanya berlaku untuk pesakit CT scan. Ada juga kes yang berlaku pada pesakit yang menjalani pemeriksaan interventional radiology. Sebab dia expose pada radiation yang sangat lama. So dia akan memberi kesan kepada rambut dia lah. Dia akan nampak. Seterusnya cataract kan. Cataract yang dirisaukan berbanding dengan injury yang lain. Sebab apa? Untuk lens of eye ni, kanta mata manusia ni, dia apabila terima radiation, dia tidak mampu untuk menyembuhkan dirinya. Maksudnya kalau kita terima sepanjang perkhidmatan kita 30 tahun kan, terutama untuk IR, our radiologist yang bekerja dekat IR ataupun angiografi kan. Kalau tak dibiasakan menggunakan lead goggle kan, goggle ataupun spek mata untuk yang LED kan, radiation yang terima sepanjang perkhidmatan itu, dia akan accumulate. Kesan dia kepada mata, dia akan mungkin dalam masa 10 tahun, 20 tahun, dia akan nampaklah kesannya pada mata. Cataract lah, terutama cataract. Memang ada report daripada study, memang ada trend tu memang dah berlaku. Our radiologist, our IR memang dah ada kesan cataract pada mata je lah. Okay. For stochastic effect pula, dia tak ada threshold. Dia boleh wujud sama ada daripada dedahan kepada radiation yang sedikit ataupun banyak. Sebab tu dipanggil kebarangkalian boleh berlaku. Ini contohnya macam kanser, leukemia. Dia tak semestinya kesan tu daripada radiation itu sendiri. Mungkin daripada sumber-sumber lain, contoh makanan, contoh kan. Tapi untuk yang radiation effect memang dalam kategori yang stochastic lah. Memang ada. Okay. Factors affecting radiation effect. Maksudnya apa? Kesan radiation ni, dia bergantung kepada faktor-faktor ni juga. Dia tak sama. Dua individu yang berbeza pun, dua individu yang menerima radiation yang sama, jumlah radiation yang sama, efek dia tak akan sama. Contohnya, types of radiation, jenis radiation yang terima. Macam tu saya sebut tadi, alpha, beta, gamma, neutron. Dia berbeza dia punya sifat. So, dia punya kesan dia kepada individu yang menerima
radiation yang berbeza ni adalah berbeza. Dia takkan sama. Dan juga seterusnya, total dose dengan dose rate. Ini jelaslah, lagi banyak terima radiation, dia punya efek dia lebih teruk lah. Yang ketiga, part of the body that is exposed. Saya sebut tadi, lens, kanta mata kita. Radiation yang terima ke kanta mata compare dengan radiation yang sama jumlah dia kena pada kulit. Dia punya efek dia berbeza. Bahayanya pun berbeza. Yang keempat, biological dan chemical factors. Yang sebut tadi lah, kalau dua individu yang berbeza menerima radiation yang sama jumlahnya, kesannya takkan sama. Dia bergantung kepada individu sendiri. Ini contohlah, kalau radiation kena pada eyes, dia mungkin akan trigger cataract beberapa bulan kemudian. Dekat thyroid, dekat lung, ni adalah banyak contoh-contoh yang kita tengok di sini lah. Kita boleh rujuk kepada rujukan lain lah. Okay, so the objective of radiation protection, sebenarnya kita nak lihat, kita nak prevent deterministic effect. Sebab kita tahu threshold dia berapa, so kita ambil jalan supaya kita boleh prevent radiation yang diterima kurang. Sepatutnya kita nak pastikan kurang daripada threshold tu untuk elakkan kesan deterministic. Dan juga to reduce the probability of stochastic effect. Kita nak reduce lah. Memang kita tak boleh eliminate the 100% untuk stochastic effect. So kita nak reduce. Ini kita punya objektif lah. Okay. If radiation is everywhere, so how to protect from it? Kita tahu dekat sekeliling kita, diri kita sendiri pun ada radiation kan. So how to protect? Kat sini masuknya kita panggil system of radiological protection. Kalau nak apa senangnya, JOD. JOD, justification, optimization and dose limit. Kalau kita nak protect ourselves, patient, public daripada risiko radiation tu, kesan radiation tu, kita kena bergantung kepada 3 perkara ni. For justification, kita kena ingat no practice involving radiation shall be adopted unless its introduction produce a positive net benefit. Kalau benefit dia lebih berat berbanding dengan risiko penggunaan radiation tu, so justify. Examination tu justify lah untuk digunakan. Bila dah justify, dia masuk kepada optimization of radiation protection. Dah justify untuk menggunakan radiation, so kita kena optimize the radiation protection. How? Based on principle of ALARA yang kita biasa sebut time distance shielding. Nanti dalam next slide ada sebut lebih detail lah. Okay, seterusnya dose limit. Okay, kita dah justify the examination, kita dah optimize the radiation protection, kita bagi pakai leg count lah kan. Kita control the exposure factor semua tu. So last one, kita kena measure dia dose. Supaya kita tahu dose yang diterima tu lebih tak daripada limit. Kita panggil dose limit lah. Dan setiap kategori individu yang menerima radiation ni, dia ada limit dia masing-masing. Macam pekerja, dia ada limit dia sendiri. Untuk public, dia ada limit dia. Untuk staff, untuk pekerja yang pregnant, dia ada limit dia sendiri. Cuma yang tak ada limit kat sini adalah pesakit. Pesakit memang tak ada limit lah. Kita tak panggil limit, radiation limit kepada pesakit. Dan perlu diingat, dose limit ni tidak termasuk medical exposure. Sebab kita fokus kepada occupational exposure, dedahan ketika bekerja. Dan juga tidak include natural background radiation, yang mana semua orang terima kan. Jadi dia tak termasuk dalam dose limit lah. Okay, yang sebut adalah time distance shielding. Sebab kalau kita nak optimize the radiation protection, so macam ni kita nak buat, kita kena bergantung kepada 3 perkara ni. Time, limit the time, kurangkan masa bersama radiation tu. And distance, kita increase the distance, menjauhkan diri daripada sumber radiation tu. Yang seterusnya adalah shielding. Kita tengok satu-satu Okay. Ini dia punya sebabnya. Untuk radiation ni, sifat radiation ni apabila dia berinteraksi dengan sesuatu bahan,
contoh pesakit kan, sampai ke badan pesakit, dia akan menghasilkan 3 interaksi. Pertama, sama ada transmitted, dia menembusi badan pesakit tu. Yang kedua, absorb, kan, badan pesakit tu dia akan radiation tu akan absorb by the patient body. Dan yang ketiga, dia akan scattered. Dia masuk and dia scattered. 3 perkara ni kita boleh lihat. Okay, contoh ni kalau gambar rajah ni tunjukkan badan pesakit kan. Bila radiation tu sampai ke pesakit, dia ada yang transmitted. Transmitted ni kita akan nampak pada image, pada filem. Yang scattered ni yang kita nak elakkan, sebab yang scattered ni dia tak memberi apa-apa makna kepada examination tu sendiri. Tetapi dia memberi bahaya, memberi risiko kepada orang yang berada di sekeliling pesakit tu. Macam public kan, macam pekerja, staf yang berada bersebelahan dengan pesakit, dia akan terimalah scattered radiation. Dan juga helpers, orang yang membantu pesakit tu. Contoh kalau pesakit pediatrik, biasanya akan ada ibu bapa dia akan membantulah. Jadi ibu bapa ni kita panggil public kan, orang awam. Dia pun akan menerima scattered radiation daripada badan pesakit tu. So, in term of ALARA, untuk time, pastikan, ini best practice lah. Pastikan first, best, short. Maksudnya apa? Juri X-ray yang nak buat pemeriksaan ni, dia kena pastikan dedahan pertama tu yang terbaik. Pemilihan exposure parameter yang terbaik, collimation yang terbaik, menggunakan marker, permanent marker yang betul, left right tu kena betul, lokasi yang betul dan masuk dalam image supaya no repetition. Maksudnya bila tak ada no repetition, so no double dose to the patient itself dan juga kepada staff. Ni untuk time lah. Seterusnya kita minimize the number of exposure. Kalau hanya perlukan AP view, so buat satu AP lah. Tak perlulah ada lateral. Tapi itu bergantung kepada clinician lah. Kalau request for AP and lateral, you all boleh discuss. Is it need to do the lateral view ataupun cukup hanya untuk AP? Contoh. Okay, next, shorter exposure of fluoro time. Ini kalau untuk yang pemeriksaan menggunakan fluoroskopi, contohlah fluoroskopi. Salah satu kaedah kita boleh gunakan untuk mengurangkan masa dedahan tu adalah dengan menggunakan pulse X-ray, bukan continuous. Pulse X-ray dia akan cut off X-ray tu mungkin hampir separuh daripada kebiasaan kalau gunakan continuous X-ray. Dan juga kita boleh gunakan last image hole. Biasanya kalau kita guna fluoroskopi, bila kita expose patient tu dengan X-ray, dia akan save yang last image. So kita boleh gunakan last image tersebut untuk kita untuk tindakan seterusnya lah. Tak perlu nak panjang masa kita nak fluoro patient tu lah. Okay, how about the distance? Kita kena pastikan distance dengan punca senaran, sumber senaran tu jauh. Okay, ini gambar rajah yang reference daripada luar lah. Untuk mobile X-ray dekat ward contohnya kan. Yang warna merah ni menunjukkan kawasan yang 2 meter radius. Dalam kawasan 2 meter radius ni kita kena pastikan tiada individu lain yang berada dalam kawasan tersebut. Kalau patient di katil sebelahnya berada hampir kurang daripada 2 meter, so kita kena pastikan pesakit itu beredar sementara ataupun boleh minta alihkan sedikit keluar daripada radius 2 meter tu. Dan juga untuk gambar rajah ni dah dibuktikan memang perlu lebih daripada 2 meter. Sekurang-kurangnya 2 meter lah. Kat mana yang mana ada satu kajian daripada pelajar saya tahun 2019, dia buat analisis berkaitan dengan scattered radiation bagi mobile X-ray lah. Mobile X-ray, dia buat test, dia nak tengok sejauh mana X-ray tu, radiation tu terserak di sekeliling pesakit. Dia gunakan phantom lah. Untuk test tu dia guna phantom, and dia measure the radiation dekat sekeliling phantom tu, so dia come out with dengan gambar rajah ni lah. Maksud gambar rajah ni adalah kita tengok pada, kita panggil isodose curve lah. Nama graf ni isodose curve.
Okey, maksud kat sini, contoh kalau warna biru ni kan, warna biru ni menunjukkan bahawa pada line ini, radiation yang diterima oleh orang yang berada pada line ni adalah 1 milisievert setahun. Dia ada calculation lah. Gambaran dia adalah pada jarak ni 1 milisievert setahun. Yang mana kalau kita tengok balik, 1 milisievert ni adalah hak dos untuk orang awam. That's why kita tengok jaraknya, jarak untuk 1 milisievert ni mencecah sehingga 1.5 meter. So, memang dapat membuktikanlah kalau kita buat pemeriksaan mobile X-ray dekat ward, kena pastikan tiada individu yang berada dalam radius 2 meter tu lah. Dah dibuktikan dalam kajiannya lah. Next, untuk mobile siam dekat OT. Yang mana kalau dalam OT tu, memang akan ada ramai staff. Dan ada surgeon, ada nurses, scrub nurse lah. Kadang ada vendor pun ada dalam dewan bedah tu kan ketika pemeriksaan. So, ada kajian daripada also my student tahun 2017. Dia measure scattered radiation di sekeliling mobile siam. Mobile siam di OT. Of course dia gunakan phantom pada waktu kajian tu, tapi dia come out with result ni lah. Menunjukkan untuk lebih mudah nampak result ni adalah kita tengok pada 1 meter daripada center of the patient yang kita buat X-ray tu, radiation pada titik tu lebih kurang 6 milisievert setahun. Tetapi apabila menjauhi sehingga 2.4 meter lebih kurang daripada titik tengah tu, radiation tu berkurang sehingga 1 milisievert setahun. Dengan jarak tu, dengan menjauhkan diri daripada titik tengah tu, daripada sumber radiation tu, boleh mengurangkan sehingga 83% radiation pada jarak 2.4 meter. Ini maksudnya lah. Jadi dengan konsep ALARA tu, kita boleh praktis by distance lah. Kita menjauhkan diri daripada sumber sinaran tu. Okay, how about shielding? Okay, ini yang biasa kita tengok. Penggunaan leg gown, leg cap, ni lead face shield, ni khas untuk radiation. Dan juga taruh shield ni kita biasa tengok lah. Dan juga mobile LED screen. Yang mana penggunaan shielding PPE ni, shielding ni dibuktikan apabila seseorang individu staff, ini untuk mesin fluoroskopi lah, tiup X-ray kat bawah kan. Kalau individu tu, pekerja tu tidak menggunakan leg gown contohnya, dia menerima radiation sebanyak lebih kurang 400 mg per minit. Tetapi kalau dia pakai complete leg gown, PPE, dia dapat mengurangkan radiation sehingga 100 mg per minit. Yang mana pengurangan sehingga 75% radiation yang diterima. Inilah maksudnya penggunaan shielding tu adalah penting lah. Apabila staff tu perlu berada berdekatan dengan pesakit. Tapi kalau tak perlu, dia boleh beredar keluar daripada bilik. Ataupun menjauhkan diri sementara tengah screening tu, tengah fluoro tu, jauhkan diri sementara. Tapi untuk kes ini sebabkan staff tu, pekerja tu tidak boleh menjauhkan diri. Dia kena berada bersama pesakit. That's why dia kena pakai PPE, pakai shielding lah untuk kurangkan radiation yang diterima. Not only for the staff, kita kena consider shielding tu kepada pesakit dan juga kepada orang awam, public lah, yang menemani pesakit. Kalau kita buat chest X-ray, kita collimate dia X-ray dekat area chest, so bahagian bawah tu kita kena protect. Sama juga dengan pesakit, dengan orang awam yang assist the patient, kena pakai leg gown, kena pakai leg gown and taruh shield. Ini best practice lah, kita kena praktiskan untuk pastikan pesakit dan juga orang awam juga dilindungi. Okey, pernah terima tak soalan sebegini? Saya buat X-ray ni, pesakit tanyalah ataupun orang awam tanya, saya buat X-ray ni bahaya tak? Berapa banyak X-ray yang masuk ke badan saya? Selepas saya X-ray tertinggal tak kat badan saya? Selepas saya buat CT scan, bila saya balik rumah, saya boleh peluk tak anak saya? Soalan-soalan sebegitulah yang ditanya oleh pesakit dan juga orang awam. Kalau kita jawab
Encik dapat X-ray sebanyak 0.02 milisievert selepas buat X-ray chest. Rasanya pesakit tu faham tak? Kan? Sebab kalau dengan public kita tak boleh jawab sebegitu. Dia tak boleh nak, pesakit tidak boleh membayangkan sebanyak radiation tu sebanyak mana. That's why ada reference kita gunakan BERT concept. BERT, background equivalent radiation time. BERT concept. Apa maksud BERT concept ni? BERT concept ni adalah satu konsep to promote the public understanding, bagi memudahkan pemahaman orang awam dan juga pesakit lah, dan digunakan untuk explain the dose. Kalau kita sebut dalam unit milisievert, miligray, milirongen, susah orang nak faham. Tapi dengan konsep BERT ni, orang akan dapat bayangkan sebanyak mana radiation yang diterima. Dia akan convert dose tu kepada equivalent period of natural background radiation. Okay, dia buat contoh macam lah, dia ada calculation dia. Kalau untuk chest X-ray ni, by calculation compared to background radiation, dia sebenarnya adalah satu chest X-ray bersamaan dengan 3 hari terdedah kepada background radiation, natural radiation. So kalau kita jawab, kalau ada pesakit ataupun orang awam tanya, saya buat chest X-ray dada ni, berapa banyak radiation yang saya terima? Kita kena jawab, encik buat satu chest X-ray bersamaan juga dengan encik berada dekat dunia ni selama 3 hari. Radiation yang terima daripada background selama 3 hari. Dapat bayangan kan? Dapat dibayangkan. Okay. Kalau untuk satu chest X-ray 3 hari background radiation, kalau untuk pemeriksaan yang lebih tinggi radiation ni, contoh kat sini CT scan abdomen. Kan, CT scan abdomen sebenarnya daripada calculation kita boleh dapat bayangkan dan convert kepada background radiation tu sebanyak 1500 hari background radiation. Dapat bayangan lah. Ini yang kita panggil BERT concept. BERT concept ni, inilah table untuk BERT concept. Ni reference atau daripada ANSIA 2008. Memang adalah kebanyakan examination yang dijalankan untuk diagnostik lah. Untuk diagnostik memang ada di-convert kepada BERT. BERT. Dapatlah memudahkan pemahaman publik dan juga pesakit. Dan juga kepada staff sendiri sebenarnya. Staff lebih senang faham tengok table ni. Okay, sebenarnya kita dah cuba apply. Kita cuba apply BERT konsep tu dalam Malaysia. Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana kalau you all semua perasan dalam borang permohonan pemeriksaan radiologi, request form pindaan 2018 yang baru, 2018 kita review borang pemeriksaan. Borang yang baru tu sebenarnya kita dah masukkan satu table kat bahagian bawah tu. Nanti you all balik tengok sendiri. Borang tu request form. Sebenarnya di bawah tu kita dah cuba masukkan some sort of BERT concept tu. Tapi kita tak letak dalam background radiation, tapi kita tulis kepada bersama dengan chest. Bersama dengan chest AP, view AP. Contoh kat sini kan, kalau tuan puan nampak lah. Contoh saya nak bagi, okey, untuk CT brain. CT brain, dia bersamaan dengan 100 kali chest AP. Jadi itulah dapat dibayangkan. Kalau clinician nak request exam pun, kalau dia nak request CT brain, dia tahu, oh kalau saya request CT brain, pesakit akan terima lebih kurang 100 kali chest X-ray. Adakah berbaloi? Adakah justify nak buat? Dia akan memberi bayangan sebegitulah, memudahkan clinician dan juga pemahaman kepada publik dan pesakit. Okey. Seterusnya, topik ketiga, radiation dosimetry. Kat sini ingat tadi, JOD. Kan? Untuk D, dose limit tu, sebenarnya, how to measure the dose. Kat sini maksudnya personal monitoring, yang mana dalam takrifan personal monitoring dalam BSRP 2010, Basic Radiation BSRP Basic Safety Radiation Protection 2010 di bawah KKM menyatakan bahawa personal monitoring bermaksud radiation protection surveillance carried out on workers. Kita nak
ukur berapa radiation yang diterima oleh pekerja supaya tidak lebih daripada limit yang telah ditetapkan. Okay. Dengan cara menggunakan dosimeter. Sama ada penggunaan passive type ataupun active type. Apa bezanya? Passive type ni dia tak boleh dapat bacaan radiation tu serta-merta. Sebab tu kita pakai, kebiasaannya 1 bulan kita pakai dan kita akan hantar untuk analisis untuk dapatkan radiation dose tu. Tapi untuk active type, biasanya dia akan ada display. Terus dapat measure berapa radiation yang diterima oleh penggunanya, orang yang pakai dosimeter. Okay, di bawah BSRP 2010 itu sendiri menyatakan bahawa licensee shall be responsible to provide. Maksud licensee ni adalah macam di hospital kita panggil licensee itu adalah pengarah hospital. Pengarah bertanggungjawab untuk dapatkan peruntukan untuk menyediakan personal dosimeter kepada pekerja je. Wajib. Okay. Seterusnya di bawah regulation 40/3 pula menyatakan apabila lisensi ataupun pengarah hospital dah sediakan personal dosimeter, pekerja wajib pakai. Nanti cek balik. Pakai ke tak pakai. Okay, dan juga dos limit kepada pekerja ni adalah 20 milisievert untuk 1 tahun kalender. Ni untuk staff lah. Kalau untuk public, 1 milisievert. Okay. Bukan hanya kepada individu punya monitoring, tapi perlu juga area monitoring. Area monitoring ini bermaksud radiation protection surveillance carry out in a supervised area or control area. Saya tak nak jelaskan apa maksud supervised dengan control. Cuma kat sini adalah nak memberitahu selain kita kena monitor personal dosimeter menggunakan personal dosimetry menggunakan personal dosimeter, kita juga perlu untuk buat area monitoring. Kita kena measure berapa radiation di tempat kerja kita. Dia adalah setiap tahun memang akan ada satu test yang biasanya dalam ketika kita jalankan quality control test machine, kita dah masuk sekali dengan test untuk scattered test. Itulah salah satu contoh area monitoring yang perlu kita buat lah dengan menggunakan survey meter. Dia banyak model kat sini dan saya rasa majoriti hospital pun dah memang ada lah, sama ada Fluke 451 ataupun Racine 452 untuk measure the X-ray dan juga gamma ray di kawasan kerja tersebut. Okey, ingat ini yang slide yang awal tadi kan, di mana kita pakai personal dosimeter tu, sama ada di dalam gown, di dalam leg gown ataupun di luar. Ini jawapan dia. Okey, dia bawa kalau kita pakai di bahagian dalam, bacaan kepada dosimeter tu memberi maksud bahawa radiation yang diterima oleh badan, the whole body exposure. Bacaan tu kita akan compare dengan limit 20 milisievert setahun di bawah BSRP 2010 lah. Dan jika kita pakai di luar, di sini sebenarnya ia adalah measure, bacaan pada dosimeter tu memberi maksud bahawa itu adalah bacaan radiation yang diterima oleh vest, leg vest tu, PPE kita terima, bukan individu tu terima. Sebenarnya kita boleh buat penambahbaikan di sini. Kita naikkan sikit, kita pakai di kawasan berdekatan dengan muka, dekat area thyroid kita pakai. Kalau pakai di luar lah, kita letak dekat area thyroid supaya kita boleh measure berapa kita panggil equivalent dose kepada lens of eye, kanta mata kita. Sebab apa? Di bawah BSRP 2010 dia ada limit juga untuk kanta mata. Untuk referen ni 150 milisievert setahun lah. So kalau kita pakai di luar, kita boleh buat comparison bacaan tu kepada equivalent dose kepada kanta mata. So best practice adalah kalau ada dua lah, satu pakai dalam, satu pakai luar. Yang dalam tu memberi bacaan kepada whole body exposure dan juga yang luar tu memberi bacaan kepada lens of eye, equivalent dose kepada kanta mata. Kalau ada dua lah. Okay, seterusnya Act and Regulation. Saya tak nak sentuh banyak sebab ada penceramah seterusnya yang akan membentangkan tentang akta lah, akta dan peraturan di Malaysia. So saya nak tunjuk 2 slide je berkaitan dengan akta dan peraturan. Kat sini nak menunjukkan bahawa
penggunaan radiation di Malaysia ni terikat dengan akta, satu akta je, Akta 304. Akta Pelaksanaan Tenaga Atom 1984, Akta 304. Dan di bawahnya dia ada regulation, dia ada circular, dia ada code and standard, dia ada local rule, dia ada SOP. Itu memang banyak lah. Ini contoh yang saya letakkan di sini. Nanti untuk penceramah seterusnya nanti dia akan lebih detail lah berkenaan dengan akta peraturan sekular dan seterusnya. Dan juga kita punya Akta 304 ni dalam review sekarang ni dan akan dikemaskini dan dinamakan kepada, dia akan tukar nama lah kepada Rang Undang-Undang Tenaga Atom lah, RUUTA. Yang poin ni sebenarnya yang penting sebab kadang orang salah faham. Untuk dalam bidang perubatan ni, siapa pihak berkuasa yang mengawal selia penggunaan radiation? Bukan untuk industri tau. Di bidang perubatan, kita punya DG, Director General of MOH, yang bagi Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Hisham bin Abdullah adalah pihak berkuasa bagi penggunaan radiasi dalam bidang perubatan, untuk masuk perubatan. Dan sekretariat di bawahnya adalah bahagian kawasedia radiasi perubatan yang akan urus selia lah. Ni kena faham lah. Sebab ada salah faham masih berlaku sehingga hari ini bila sebut tentang penggunaan radiation ya, ada orang tak terbayang pun DG. Orang akan bayangkan tentang AELB ataupun LPTA, Lembaga Pelaksanaan Tenaga Atom. Sebenarnya untuk LPTA itu sendiri, dia mengawal selia penggunaan radiation bukan masuk perubatan. Untuk industri itu bahagian dia lah. Tapi kalau untuk perubatan di bawah DG. Itu kena ingatlah. Okey, sampai ke summary. Okey, ingat radiation terbagi kepada dua, non-ionizing dan juga ionizing radiation lah. Yang mana radiation itu sendiri tak ada bau, tak boleh rasa, tak boleh nampak. Dan juga kena ingat radiation ni everywhere, kat mana-mana. Kita kena accept lah, kena terima lah radiation tu everywhere. Dan half of the exposure to ionizing radiation adalah daripada bidang perubatan yang kita sendiri handle setiap hari lah, yang kita berhadapan setiap hari. Dan juga objektif radiation protection adalah untuk to prevent the deterministic effect and also to reduce the probability of stochastic effect. Ini kena ingatlah, JOD, justification, optimization, endorse limit, seterusnya time, distance, shielding. Ini praktis yang kita boleh apply ketika di tempat kerja lah, supaya kita boleh pastikan radiation yang terima kurang daripada limit yang telah ditetapkan. Bird concept, kita boleh apply lah. Nanti you all balik tengok pada request form, tengok bahagian bawah tu. Jadi you all boleh dapat tangkap apa maksud bird concept tu yang kita cuba apply kan dalam request form KKM sekarang. Okey. Dan juga poin yang saya nak tekankan juga, apabila personal dosimeter telah dibekalkan oleh pengarah hospital, oleh lisensi, pemegang lesen, so pekerja wajib menggunakannya. Sebab dia sebut shall use, wajib. Dinyatakan dalam DSRP 2010, peraturan, bukannya dia adalah satu peraturan, wajib patuh. The use of radiation in Malaysia is controlled under Akta 304 dan juga our DG of MOH is the appropriate authority for medical purposes. Ini key point yang tuan-puan perlu bawa balik lah, kena ambil maklum untuk sebabkan kita handle dengan radiation setiap hari kan, jadi kena maklum lah. Cuma kat sini pembentangan pada hari ini fokus kepada introduction kan, dia basic kepada radiation protection. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh kembangkan berkenaan dengan radiation protection, mungkin dalam sesi-sesi akan datang lah. Okay, ini slide terakhir saya tunjukkan adalah saya ada YouTube channel saya sendiri. Saya record kebanyakan ceramah saya yang telah saya jalankan sebelum-sebelum ni, saya ada record dan juga saya letak dalam saya punya YouTube channel. Siapa yang berminat boleh tengoklah pada saya punya YouTube channel lah. Boleh tengok kepada pembentangan-pembentangan lepas. Ada
yang basic radiation, ada yang basic fizik, ada yang mungkin yang advance sikit berkaitan dengan radiation protection, ada yang berkaitan dengan radiological emergency. Boleh tengoklah pada semualah. Dan last point yang sebut adalah radiation is everywhere. Dia ada radiation. Kita perlu pakai radiation, kita perlu menggunakan radiation, tapi kita kena tahu how to manage the radiation. Okay, terima kasih kepada Ustaz yang menjemput saya untuk memberi ceramah. Terima kasih juga kepada semua peserta yang memberi perhatian sehingga tamat pembatangan saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.